Memori yang duka diubati dengan libur. Di situlah kami memainkan peranan menghasilkan karya untuk menenggelamkan perkara pahit di minda anda. Itulah fungsi kami pada masyarakat. Di sebalik senyuman kami hiburkan anda, ada 1000 kisahnya. Ditinggalkan tanpa kerelaan itu lebih sakit daripada merindui seseorangan yang berjauhan. Dikhianati saat kita setia itu lebih perit daripada disayangi hanya kerana simpati. Pada era 90-an, lagu-lagu seperti Hampa, Selumbar, Biasan dan Seni Berzaman telah menaikkan nama Tok Kee ke satu era kegemilangannya. Tok Kee atau nama sebenarnya Muhammad Zaki Mansur mengecapi populariti menerusi lagu-lagu berkonsepkan pop Melayu dan pop etnik selain turut menyanyikan lagu berentak rock dan pop. Kerjaya seni beliau banyak dipacu oleh penerbit terkenal seperti Fauzi Marzuki dan M. Nasir, di mana hingga kini beliau sering dijadikan rujukan untuk genre muzik pop tradisional Nusantara sebaris dengan rakan-rakan seangkatan seperti Kopratasa, M. Nasir, Shikal, Andy Lala, Nur Aniza Idris dan Zainal Abidin. Selain itu, Tok Kee yang pernah mewakili Malaysia menjuarai acara pertandingan lagu Asia di Hanoi, Vietnam pada tahun 1993. Pada tahun 1993, Tok Kee pernah memenangi pertandingan lagu tahunan di sebuah stesen TV dalam kategori etnik kreatif yang bertajuk Seni Berzaman, di mana dia berjaya mengalahkan Lina Kamsan, Kumpulan Ilusi dan juga Azian Mazwan Sapuan. Ketika Tok Kee di zaman kegemilangannya, dia lebih dikenali sebagai seorang penyanyi yang versatile, di mana Tok Kee mempunyai alunan suara yang bersesuaian dengan pelbagai konsep, termasuk pop dan irama tradisional. Sepanjang karier beliau sebagai penyanyi, beliau memiliki 6 album iaitu Tok Kee 2, Bersawala, Diriku Dirimu, Hujan Mas dan Kekanda. Sehingga kini, Tok Kee menyepi di dalam industri muzik tanpa sebarang karya yang kita dengari. Abang tanya, macam mana nak pergi rumah Tok Kee? Oh, rumah Tok Kee. Abang jalan terus, lepas tu belok kiri, lepas tu nampak corner tu abang masuk kanan lagi. Oh, masuk kanan Ya, lepas betul. tu Ya. Okey, kiri kanan. Tu kiri kanan sebelah. Okey. Terima kasih Sama. Assalamualaikum. Oh, ni ah. Apa khabar abang Tok Kee? Baik. Sihat Sihat, bang. Sihat. Okey. Ni sihat ni. Alhamdulillah bang, alhamdulillah.
Okeylah. Okey, apa? Hari ni kita bersama dengan seorang legenda King Rock variasi Malaya. Abang Tok Ki. Abang belanja sikit bang. Lagu apa? Lagu apa-apa je bang. Biasan kaca itu tersenyum memandangku, membongkar satu noda, menghiris satu jiwa. Oh, 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 oh. Nak banyak kena bayar. Masuk dulu je bang. Boleh, boleh. Masuk, saya tolak ke dalam Oh, sihat ke bang ni, nampak steady jugalah kan bang ya. Ni sebenarnya di rumah abang ke ni? Bukan. Ini rumah Mak Njang. Panjang ada. Saya selalu datang sini, biasalah tempat saya lepak lah. Apa? Ada Mak Njang, ada Mak Njang. Oh, khabar kak. Panggil apa? Mami. Panggil Mami. Ini Mak Njang. Pemanjang. So selalunya memang Abang Tok Ki dengan Mami datang macam lepak kat sini, tenangkan fikiran dia. Saya dengar dia dekat tepi sungai pun ada juga. Kita nak buat chalet kat sana, kita nak buat cabin. Oh, teringin macam tempat nak bagi relax lah kan. Boleh tak abang kongsikan sikit macam mana sebenarnya dapat nama Tok Ki tu? Boleh tak? Asal kau Ada baru sejarah. tahu? Kau baru tahu ke ni? Saya memang baru tahu bang. Kau memang tak tahu sama ni. Tak tahu bang. Kalau kau tak payah tahu pun tak apa. Kalau mana tahu ada sejarah yang lebih tak ramai orang lagi tahu. Nama aku sebenarnya Tengku Osman. Tengku Osman. Jadi TO tu Tengku Osman. Jadi nama IC Muhammad Zaki jadi KI. So sebenarnya tahun berapa yang Abang Tok Ki mula-mula membabitkan diri dalam industri muzik tanah air kita? Pelibatan saya dalam muzik sangat terlalu awal ketika tu tingkatan 1. Saya main brass band. That's why saya daripada first album sampai semua album saya tidak pernah orang lain produce. Saya produce sendiri, saya arrange muzik sendiri, saya compose sendiri, saya nyanyi sendiri, semua saya sendiri. Tapi saya belajar lah. Kerana basicnya mesti kena tahu tulis. Betul. Muzik Kemudian masa saya kena tendang dulu kat ITM dulu, saya pergi belajar dengan arwah Surya Buti dekat Buti Boy Studio. Cik Mina orangnya cantik, lehernya jinjang, pinggangnya lentik. Apalagi kalau melirik, siapa lihat tentu tertarik. Okey, sekarang kita berada dekat pot lepak Abang Tok Ki ni kan. Abang Tok Ki memang kena sebati dengan alam Di sinilah tempat Abang Tok Ki dapat inspirasi dan mencari ilham. Kita lepak kat bawah okey bang? Tepi sungai. Nama tempat ni Zoom Bamboo Rimba. So ni tempat ais selalu. Sini ni pondok ni. Wah. Ini adalah tempat ais kalau kadang-kadang kat Masak-masak. sini masak. Kalau kawan-kawan datang lepak sini lah ramai-ramai. Kadang dengan wife better kat sini. Korang semua mesti tak sabar nak tengok gambar-gambar zaman kegemilangan Abang Tok Ki kan? Jom, segmen seterusnya kita akan throwback gambar-gambar lama bersama dengan Abang Tok Ki. Oh ni bang, gambar-gambar ni nostalgia ni. Ini saya tengok sekali pandang ni dah macam hero Hong Kong dah ni. Filem Hong Kong ni. Tak, hero Myanmar ni. Ni masa shoot music video ke tengah Ini berlakon? zaman Datuk Rahmat suruh kena potong rambut semua ni. Oh, ya ke? Rocker semua kena potong rambut ni. Masa abang potong sikit-sikit je lah ni. Dia potong lah, ala-ala potong ni. Yelah kan, tak susah pula ni. Oh, Oh, ini. ini bang. Ini rocker habis ni. Ramones pun ada rupa kat ni.
Kalau Johor punya rockers, dia datang Kuala Lumpur zaman tu, rambut dia kat sini macam apa tau? Macam sarang tebuan. Kat atas ni, kat belakang tu lurus kan. Wah, ambil ni, main hujan ni. Ini hujan emas lah. Hujan emas. Ini album ni paling mahal sekali. Ya. Album ni direkod di studio Synchro Sound. Maknanya studio yang paling canggih di Asia Masa tu masa tu. Saya adalah artis pertama Synchro Sound. So saya dapat bajet yang sangat besar untuk buat album. Masa tu peluang untuk buat hujan emas ni Ya. Mami boleh kongsikan sedikit tak macam mana perwatakan Abang Tok Ki ni masa mula-mula perkenalan tu? Okey, masa mula-mula perkenalan tu, saya memang takut sebenarnya nak kenal dengan dia. Okey. Orang kata nak kenal dengan lebih mendalam. Kerana saya dapat dengan macam-macam cerita mengenai dia. Mengenai dia pukul isteri lah. Dan banyak-banyak gosip-gosip macam-macam kan. Jadi saya macam tak berani lah. Tapi bila saya berkawan dengan dia masa tu, saya rasakan dia seorang lelaki yang baik. Suka buat lawak, punya baik hati lah, tanggungjawab pada anak-anak dia. Yang penting dia pernah berkahwin sebelum ni. Jadi dia ada anak-anak yang dia tanggungjawab pada anak-anak dia. Walaupun berbagai cerita lah kita dengar sebelum ni kan. Pasti sebab macam Mami pun tahu pada waktu tu Abang Tok Ki memang dah mula ada anxiety attack because of ada macam dari kena kurungan sampai dia bermurung. So masa tu macam mana boleh berjaya juga untuk berumah tangga? Pasti ada macam-macam tomahan daripada pelbagai pihak kan. Saya rasa yang penting semua dah orang kata dia telah ditakdirkan ketentuan Tuhan. Saya dah tahu mengenai penyakit dia ni, tapi satunya Tok Ki dia suka berterus terang mengenai penyakit dia, kenapa dia ambil ubat-ubat tu, dan saya tahu sebab-sebab dia, dan even saya pergi ke klinik dengan dia untuk mengambil ubat tu. Jadi saya tahu apa jenis ubat dia ambil. Okay, abang sebenarnya mula menyepi daripada industri hiburan ni macam dalam tahun 2000, abang macam menghilangkan diri. Mungkin sebab daripada kecaman apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu? Kecaman yang paling dahsyat sekali apabila saya dituduh sebagai ketua penyamun dalam sindiket jual curi kereta mewah, ketua kongsi gelap dan beberapa 43 pertuduhan yang lain. Jadi saya rasa macam best lah. Best apa? Apa yang best? Apa yang best sebenarnya tu? Best dengan ujian. Saya rasa benda ni satu ujian bagi kita. Tentulah ada satu rahmat yang Allah akan bagi pada kita. Dan untuk Mio punya perkataan tadi ni silap. I tidak pernah lari daripada industri ni. Buat imam apa jadi pun I still duduk. Duduk kat sini I nak buat apa? I composer. I songwriter. I arranger. I orang seni, I nak belah pergi mana? Tapi itulah sebenarnya tak menghilangkan diri pun. Tak ada. Saya still. Lagu terbaru saya bukan sekali. Dekat YouTube dah ada dah. Video klip pun tak buat lagi. Ianya satu recording yang paling hebat yang tak pernah dibuat di orang kerana saya menggunakan sesinis daripada Austria seorang, daripada Maldives 2 orang. Dia orang datang ke Malaysia untuk bersama-sama dengan saya, suruh saya kompos satu lagu, create satu lagu, kita sama-sama buat. Tapi rekod bukan dekat studio recording, studio mastering. You bayangkan gila tak gila? Pak Anjang sebagai seorang
sahabat baik kepada Abang Tok Ki, ada tak kata-kata daripada Pak Anjang kepada orang ramai di luar sana yang tak tahu pucuk pangkalnya tapi menabur fitnah dan tomahan kepada Abang Tok Ki dalam penggunaannya dalam barang-barang terlarang yang dihebohkan? Yang saya tahu dia dengan saya ni selama saya tinggal 20 tahun, saya jumpa dia lebih kurang dalam 8 tahun ni. Sebab masa sekarang ni saya yang jaga dia. Dia tak ada ambil barang-barang lain-lain hal. Sebab apa? Dia ada penyakit dia. Penyakit dia ni dia kadang-kadang dia tak boleh sabar. Macam kita tengah main, tentu tadi ni dia tak boleh kontrol. Dia boleh mari tengah orang main-main, boleh berhenti. Itu dia orang niat dia ni. Dia itu penyakit dia. Dia tak ada nak berfikir sekejap. Terus orang tengah duk gereng. Semua tutup buku. Dah pergi salat. Lagu kita, kalau kita nak compare dengan lagu jazz, lagu soul, macam Indonesia, Filipin, kita ketinggalan jauh. Melainkan genre muzik kita Malaysia tu yang hebat, contohnya joget, zapin, inang asli tu, you nak pergi dunia luar pun you berani pergi lawan. Sebab apa? Kita punya. Kita punya, and then dianya something dari segi arrangement muzik dia, instrumentation dia lain pada yang lain dan kita berani lawan. Kalau kita nak pergi lawan lagu blues, nak lawan lagu rock, hentikan. Faham. So sebenarnya kita sebagai seorang anak seni Malaysia yang macam membiak, macam cendawan juga ni sebenarnya dekat Malaysia sekarang. Zaman sekarang ni kan banyak artis kan. Sepatutnya kalau abang nak nasihat diorang ni semua adalah cari keunikan roots sebagai seorang Malaysia lah. Cari main balik joget, apa lagi, keroncong. Lagi ramai yang nak duduk dalam industri ni lagi bagus. Ya. Lagi ramai, lagi meriah Lagi lah. meriah, bukan pasal apa. Tapi tolonglah, jadikanlah diri kamu tu kualiti. Tolonglah jangan main sebarang je masuk ya. Ya. Kan? Sekarang ni suka je nak masuk kan. Agak boleh nyanyi tempo betul ya, nak jadi penyanyi. Pitching dah ke mana kaut pun nak juga jadi penyanyi kan. Kesian kat orang lain yang nyanyi betul. Kan? Tolonglah, kita perlu untuk kita involve dalam industri, kita mesti mempunyai bakat pertama, kemudian mesti kena mempunyai ilmu dan kesungguhan. Itu je cukup. Sepanjang seharian saya bersama Abang Tok Ki, saya dapati Abang Tok Ki mempunyai personaliti yang amat menarik dan sentiasa berfikiran positif. Apa yang membuatkan saya tertanya-tanya, Abang Tok Ki merupakan seorang seniman yang berbakat besar, menjuarai dalam pertandingan muzik. Malah kreativiti yang ada pada dirinya melebihi dari apa yang saya sangka. Tetapi tidak dihargai orang. Dia tidak mendapat sebarang peluang kedua untuk dia kembali ke dalam industri muzik. Itulah yang saya fahami. Seorang seniman sanggup korbankan masanya demi mendapat peluang untuk dia berkarya. Itulah matlamat seorang seniman, berusaha untuk mendapatkan peluang bagi dirinya untuk terus berkarya. Okey, terima kasih bang sebenarnya. Abang luangkan masa banyak gila, nasihat sebenarnya yang saya sangat hargai lah daripada abang. Dan juga saya nak minta maaf dari hujung rambut hujung kaki kalau saya terkasar bahasa, terguris hati. Saya minta maaf. Saya pun sama juga dengan awak Mio.
Saya berasa berbesar hati kerana pihak TV Awesome telah mengundang saya untuk mengadakan program yang sangat hebat ni. Kerana satu vision yang bagus, kerana ada perihal-perihal rancangan-rancangan yang nampak makin matang lah. Bermula dengan Awesome TV, maka kita build up bersama-sama lepas ni untuk kita teruskan lagi membawa para karyawan ataupun industri ke arah lebih relevan ataupun lebih signifikan. Saya harap tuan-tuan dengan TV Awesome ini kita sama-sama menjayakan dan mendapat rating yang paling banyak. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu bang, saya sebenarnya ada bagi pihak Awesome TV dan kru Langit Bakar Cerah, kita ada hadiah untuk disampaikan kepada abang. Saya duit saya tak mau. Kan ni hadiah untuk abang. Oh, mokap okey lah. Apa yang anda lihat setiap hari di kaca televisyen bukanlah suatu perkara yang mudah untuk membuatkan anda terhibur. Ada yang bercerai-berai, ditipu, disakiti, malah anda sendiri saksikan apa yang berlaku pada seniman-seniman yang kabur. Kami bukan mengejar nama dan masyhur, tetapi diberi peluang berkarya merupakan perkara yang indah. Golongan seniman terpinggir bukan sahaja bermasalah dari segi kewangan, malah ada juga di mata masyarakat. Manusia selalu memiliki kelebihan dan kekurangan. Jangan kita hanya fokus melihat dan membuka kekurangan seseorang. Jangan jadikan kekurangan sebagai bahan diskusi. Lihat kelebihannya, itu lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey bang, saya nak minta diri dululah. Okey. Jaga diri baik-baik. Mudah-mudahan kita akan Allah temukan lagi. InsyaAllah. Dan saya ingin menasihatkan Adinda supaya anda ini jadi seorang penyanyi yang baik, jadilah penyanyi yang menggunakan otak. Betul tu bang. Saya akan ingat sampai bila-bila bang. Terima kasih banyak bang. Jaga diri ya. Laungkan suara, laungkan suaramu, laungkan suara, laungkan suaramu.